Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada petang ni sekali lagi kita bersama dalam majlis bacaan kitab Umdatul Ahkam dan kita masih lagi dalam bab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi dalam bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita hari ini insya-Allah kita akan masuk ke hadis yang ke-95. Ke-95. Kalau dalam buku terjemahan 91. Jika dalam buku terjemahan hadis nombor 91. Qala al-Imam قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث الثالث عشر عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة زينب أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيع بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong, iaitu mendukung Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zainab ini adalah isteri bagi Abul As bin Rabi'ah. Bukan Rabi'ah bin Rabi' sebenarnya. Bin Abdi Syams. Maka jika sujud, beliau letakkan anak itu dan apabila beliau berdiri, beliau menggendong lagi. Mari kita lihat perawinya Abu Qatadah. Kita telah huraikan sebelum ni dalam bab Al-Istitabah, itu bab bersuci. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Umamah pula menggendong Umamah binti Zainab. Umamah ini hadhihi waladat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat mencintainya kerana Rasulullah yuhibbuha wa yahmiluha fi salah. Dan Nabi selalu mendukungnya ketika dalam salat. Tazawwajat bi Aliin ba'da wafati Fatimah. Selepas ini adalah cucu Rasulullah lah, kita boleh katakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umamah ini tazawwajat bi Ali, dikahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lepas kewafatan Fatimah. Maksudnya biwisayati Fatimah radhiyallahu anhu, masya-Allah, dengan wasiat Fatimah sendiri. Maksudnya Fatimah ketika Fatimah 6 bulan lepas Nabi SAW wafat, Fatimah pula sakit dan Fatimah beri wasiat kepada Ali agar berkahwin dengan Zainab, cucu Umamah, bukan dengan Umamah ini, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwajaha ba'da wafati Ali Al-Mughirah bin Naufal bin Al-Harith. Kemudian Sayyidina Ali pula wafat. Kemudian yang berkahwin dengan beliau, iaitu Umamah ini, ialah Al-Mughirah bin Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Maksudnya keturunan adik-beradik saudara juga. Dengan wasiat siapa? Dengan wasiat Ali. Sebab apa? Sebab Ali takut Muawiyah berkahwin dengannya. Ali takut Muawiyah berkahwin dengannya. Fawaladat al-Mughiratu Yahya wa bihi kana yukanna. Dan Al-Mughirah dapat Yahya. Jadi Yahya bin Al-Mughirah. Perawi hadis juga Yahya bin Al-Mughirah wa halakan anil Mughirah. Dan kemudian Umamah ni meninggal sebelum Mughirah lagi. Dikatakan juga bahawa Umamah ni tidak ada anak bersama dengan Ali dan tidak ada anak juga bersama dengan Al-Mughirah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Kemudian Zainab pula, Ummamah binti Zainab binti Rasulullah. Zainab ialah anak Nabi SAW. Zainab binti Rasulullah SAW waladatha Khadijah. Khadijah melahirkannya fil jahiliyah sanata 30 minal fil. 30 tahun lepas tahun gajah. Nabi kan lahir pada tahun gajah. Maka 30 tahun lepas tahun gajah lahirlah Khadijah. Lahirlah Zainab. Atau Khadijah melahirkan Zainab. Itu maksud saya. Itu Khadijah melahirkan Zainab ini. Okey, maksudnya umur Nabi sekitar 30 tahun lah. Dan Nabi kahwin dengan Khadijah umur 25 kan. Wa ya akbaru banatihi, dan dia adalah anak perempuan Nabi yang paling tua sekali. Anak perempuan Nabi yang paling tua sekali. Wa hiya akbaru banatihi. Wa ikhtalafa baina al-Qasim wa bainaha ayyuhuma akbar. Dan ulama khilaf siapakah yang lebih tua, sama ada Qasim ataupun Zainab. Memang sebahagian ahli sirah mengatakan bahawa Qasim yang pertama sekali. Sebahagian kata tidak, Zainab yang paling tua sekali. Naam. Tazawwajaha ibnu khalatiha Abul As bin Rabi'. Dan berkahwin dengan Zainab ini adalah sepupu dia sendiri, iaitu adik-beradik Khadijah. Khadijah ada adik perempuan yang ada anak lelaki. Siapa dia? Abul As. Abul As bin Rabi'. Maksudnya kahwin sepupu lah ni. Kahwin sepupu. Jadi tak benar lah. Ada setengah orang dia ada satu pemikiran bahawa kahwin sepupu tu tak bagus, serta anak tak pandai lah. Nanti anak tu tak bijak. Itu tidak sahih. Bijak tak bijak tu bukan sebab berkahwin sama dengan sepupu, tidak. Tazawwajaha ibnu khalatiha, tapi sepupu belah mana? Sepupu belah perempuan, maksudnya sebelah Khadijah. Walamma usira yawma badrin wafada nafsahu wa utliq. Masa perang Badar, Abul As ni dia bersama dengan tentera musyrikin yang tak ikut Nabi SAW. Wafat, lalu dia ditawan, wafada, dan telah menebus dirinya. Dan kita ingat lagi, siapa bersama saya yang kuliah Zadul Ma'ad, itu ketika perang Badar, iaitu sebahagian daripada keluarga-keluarga Nabi ni ada ikut sama, dan mereka ditebus, mereka ditawan dalam peperangan tersebut dan ditebus. Wafada nafsahu wa utliq. Masa tu Zainab masih lagi bersama dengan Abul As. Lalu Nabi SAW akad perjanjian dengan Abul As, iaitu kalau dilepaskannya, hendaklah, kalaulah Abul As dilepaskan, hendaklah dia menghantar, maksudnya hendaklah dia menghantar Zainab ini ke Makkah. Maksudnya, atau membiarkan, melepaskan Zainab untuk berhijrah ke Madinah. Maksudnya Abul As kan, Zainab masih lagi dengan Abul As masa perang Badar, kena tawan, dan Nabi letak syarat, aku boleh lepaskan kau dengan syarat kau lepaskan Zainab untuk pergi hijrah. Maka Zainab pun hijrah lah. Fa'ala faja'at muhajiratan ila al-Madinah. Maka dia pun keluar dan berhijrah ke Madinah. Wa waladat min Abil As gulama, dan bersama dengan Abul As ni dapatlah anak. Lalu dikatakan anak ni lah dinamakan Ummamah. Kemudian nak jadikan cerita, Abul As ni masuk Islam. Abul As masuk Islam dan datang ke Madinah, dan Nabi SAW mempertemukan semula dengan perkahwinannya yang awal. Betul, di kaedah dalam Islam, kalau katakanlah isteri tu dia kafir, dua pasang suami isteri kafir, isteri masuk Islam, kemudian
suami masuk Islam, perlu tak kahwin semula? Dia tidak perlu kahwin semula. Sah perkahwinannya, walaupun masa tu perkahwinannya perkahwinan cara jahiliah, cara kafir. Yang kita tak perlu lagi nak menikah dengan pernikahan yang baru. Walaupun ada juga pendapat mengatakan bahawa yaqid jalid, ada yang kata dia menikah dengan nikah yang baru, tapi yang sahih tidak. Wa matat bil Madinah sanata 8. Dan Zainab ini meninggal, wafat di Madinah pada tahun ke-8 Hijriyah. Dan kita kena ingat Nabi SAW ni anak baginda semuanya wafat sebelum kewafatan Nabi SAW. Kecuali siapa? Kecuali Fatimah. Itu kata dalam Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, kata wa kullun fi hayatihi dhaqul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Wa kullun fi hayatihi dhaqul himam. Setiap ni meninggal ketika Nabi masih lagi hidup. Kan? Wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Dan hadis Zainab ni lah hadis famous yang berkenaan dengan Nabi kata mandikannya dengan sidir, mandikannya dengan kafur, dan apa dia, kafankannya dengan 5 lapisan. Ma'ruf dalam hadis bab nanti insya-Allah Kitabul Janazah. Wa nazala Nabi SAW fi qabriha, dan ketika wafatnya Nabi sendiri yang masuk ke dalam kuburnya dan mengebumikan Zainab ini radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Adapun Abu Al-As bin Rabi' bin Abdul Uzza bin Abd Syams. Itu Abd Syams, Abdul Uzza, Abd Syams ni ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi Abu Al-As bin Rabi', nama dia punya kunyahnya Abu Al-As. Namun ulama berkhilaf tentang siapakah nama dia yang sebenar. Ada kata nama dia Yasir, ada kata nama dia Muqsim, ada kata nama dia Muhsyam, ada kata namanya Al-Qasim, ada kata Hushaim. Maknya ialah Halah yang kita sebut tadi kan, iaitu Zainab berkahwin dengan sepupunya sebelah mak. Siapa dia? Halah binti Khuwailid. Maksudnya Abul As ni sepupulah. Abul As bin Rabi'ah. Rabi'ah ni kahwin dengan Halah binti Khuwailid bin Asad, ukhti Khadijah, adik-beradik, satu bapa satu mak. Satu bapa satu mak. Maksudnya Nabi SAW menikahkannya ketika masa tu belum dapat wahyu lagi. Wa kana Abul As muwakhiyan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abul As ni dipersaudarakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita tahu setiap kali orang berhijrah ke Madinah, orang Makkah dia akan dipersaudarakan. Maka dipersaudarakan sendiri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Abul As ni. Wa syakara Nabi sallallahu alaihi wasallam musaharatah, dan dia berterima kasihlah. Okey. Dan Nabi SAW berterima kasih, bersyukur, dan dia telah menjadi menantu kan, ataupun menantunya. Wa athna alaihi khaira, Nabi memujinya. Hajarat Zainab wa tarakathu ala syirkihi hatta kana qabla al-fath aslama wa hajar. Zainab berhijrah meninggalkannya dalam keadaan disyirik, masih dalam keadaan kesyirikan, hatta kana qabla al-fath aslama wa hajar, sehingga sebelum pembukaan kota Makkah dia masuk Islam dan berhijrah. Masya-Allah. Faraddaha alaihi kama salafa, mata fi Dzulhijjah sanata 12, meninggal tahun 12 Hijrah. Maksudnya 2 tahun lepas Nabi SAW wafat. Dan dikatakan wallahu alam, yuqal innahu istashhida fi ba'd al-maghazi, bahawa dia wafat dalam peperangan, berjihad fi sabilillah
thumma uhriqa bin nar hatta sara fahma. Dalam peperangan tersebut dia dibakar sehingga menjadi apa dia? Menjadi debu-debu. Radhiyallahu anhu. Nampak tak tuan-tuan? Sepupu menantu Nabi SAW berjihad fi sabilillah sehingga terbakar jasadnya menjadi debu-debu. Asal sara fahman sampai jadi arang. Allahu Akbar. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa yang pentingnya bagaimana dia mati. Yang penting di atas jalan apa dia meninggal. Bukan bagaimana dia meninggal. Bukan macam ada elok ke rupa mayatnya atau elok ke rupa mayatnya. Itu tak penting. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala kata la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Yang penting taqwa. Naam. Wa amma qaul musannif wa li Abil As bin Rabi' duna nisbati Iba Umamah ilaihi wa innama nasabaha ila ummiha tanbihan ala anna al-walad innama yunsabu ila ashrafi abawaihi dinan wa nasaba. Cantik ulama bincang. Kenapa dalam hadis ni disebut dia kata Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Dan Zainab ini adalah isteri kepada Abul As. Kenapa tak awal-awal lagi disebut Umamah binti Abul As, anak kepada Zainab binti Rasulullah? Seperti kebiasaan orang. Iaitu kita mesti bin dengan bapak lah. Kenapa binti dengan mak pula? Zainab. Kenapa baru kata Zainab ini adalah isteri Abul As? Kenapa tak sebaliknya? Umamah binti Abul As, anak perempuan, anak kepada Zainab binti Rasulullah. Maka jawapannya kat sini Al-Imam Ibn Mulaqin dia bagi jawapan yang sangat menarik. Dia kata wa innama nasabaha ila ummiha, sesungguhnya dinisbahkan, dinasabkan, dibintikan kepada maknya, tanbihan ala anna al-walad, nak beri kita perhatian bahawa anak itu dinisbahkan kepada yang lebih mulia antara salah satu keduanya, dinan wa nasabah. Maksudnya kalau kita kata dia tu anak, kita lihat kan dari segi nasab, keturunan Rasulullah ke keturunan Abul As lagi mulia? Keturunan Rasulullah lagi mulia. Maka kaedahnya kita nisbahkannya, bila kita panggil dia dengan nama anak. Nama anak maksudnya nama salah satu yang lebih mulia. Kalau dengan ibu mulia, lebih mulia nasabnya, dinisbahkan kepadanya. Li'annahu alaihi salam lamma hamalaha kana abuha musyrika. Dan Nabi SAW ketika menggendongnya tadi, ayahnya masih lagi musyrik. Wa kanat ummuha hajarat fa nasabaha ilaiha. So, masa tu ayahnya masih lagi musyrikin, maka Nabi gendong dia masa tu ayahnya masih lagi musyrikin, maka dia tidak menisbahkan kepada ayahnya, nisbahkan kepada maknya. Wa nasabaha ilaiha dunahu wa bayyana bi ibaratin latifah. Dan jelaskan dengan cara yang sangat yang hormatlah. Li Abil As annaha li Abil As bin Rabi' taharruban lil adab, tahriyan lil adab fi nisbatiha. Nampak tak? Dan Zainab ini adalah isteri kepada Abul As. Sebab apa? Sebab nak elakkan dinisbahkan kepada orang musyrikin. Kerana apa? Nak menghormatinya. Ini sebab oleh Syekh Alauddin Al-Attar rahimahullahu ta'ala. Itu berkenaan dengan kisah tokoh-tokoh yang ada dalam hadis ni. Jadi kita senanglah kita fahamlah apa tu Umamah. Umamah ni apa dia? Cucu Rasulullah daripada Zainab. Masya Allah. Sama dengan Abul As. Abul As ni pula siapa? Sepupu Zainab, iaitu anak saudara Khadijah binti Khuwailid. Ibu kita sekalian umat Islam, Ummul Mukminin. Baik, dah selesai. Cuba disiplinkan dalam pengajian kita sebegitu kan. Sebenarnya awal lagi, iaitu dalam pengajian kita awal-awal kita cerita pasal tokoh yang ada dalam hadis tersebut. Kalau pertama kali kita akan huraikan lebih. Kalau kita dah pernah lalu sebelum ni, kita tak akan huraikan panjang lebar. Boleh rujuk kuliah-kuliah yang lepas. Adapun berkenaan dengan hukum hakam, ini yang dikehendaki, kesimpulan hukum hakam daripada hadis 95 ni, bahawa Nabi SAW menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, dan Zainab ini adalah isteri. Dan bila dia lahir, kan disebut tadi dia hijrah
sebaik sahaja dihijrah bila lepas peperangan Badar. Perang Badar berlaku tahun ke-2 Hijriah. Lalu bila Zainab pergi hijrah pada tahun yang kedua juga, lepas dia balik, dia pulang daripada Madinah, lepas dilepaskan daripada tawanan, maka kita boleh jangkakan umur Umamah ini pada tahun ketiga Hijriah. Pada tahun ketiga Hijriah. Di tahun ketiga Hijriah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita tahu dan dinisbahkan kepada Zainab sebab masa tu Abil As belum masuk Islam. Jadi kita boleh faham tahun ke-8 bukaan kota Makkah. Jadi barakallahu fikum, lebih kurang mesti umurnya ketika ni antara 2 ke 5 tahun. Jadi memang waktu tu kita boleh gendong kanak-kanak lah, bayi. Naam. Sebab kita nak tahu umur berapa yang boleh gendong tu, kan? Lepas tu kita nak supaya kita boleh faham hadis ni. Jadi kat sini kata fihi dalalatun ala sihhatis salah man hamala adamiyan aw haywanan tahiran min tayrin aw syatin aw ghairihima. Kata Imam bin Mulaqqin Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kata hadis dalil bahawa sahnya salat orang yang menggendong manusia, adami, bukan sekadar manusia, au hayawanan, haiwan. Kalau kita salat dukung kucing pun sah. Tahiran, tapi mestilah haiwan tu haiwan yang suci. Haiwan suci, iaitu bukan anjing dan babi lah. Tahiran min tairin. Dan kita ada kaedah mazhab Syafi'i, yang boleh ingat tak dulu? Iaitu mana-mana binatang semasa hidupnya, binatang itu adalah suci. Okay? Binatang itu adalah suci. Kecuali anjing dan babi. Kita pegang arnab. Arnab apa hukumnya? Suci. Dan kan kalau kita nampak najis, dan kita nampak air kencing. Okay? Kambing, kita usap kambing, kita pegang kambing. Apa kaedah asalnya? Suci. Sehingga kita nampak najis. Dia tahiran min tairin, atau syatin, atau ghairihima. وإن كان غير مستجمر لأنه الغالب على الصغار بل على الكبار في ذلك الوقت. okay? ولو قيل الغالب على الصغار عدم الاستنجاء لكان سائغا. Walaupun kerana ghalibnya pada bayi ni ialah mestilah dia ada kain, dia pakai lampin, betul tak? Okey. Ghalibnya kanak-kanak ni, bayi, dia mesti pakai lampin dan mesti ada kencing. Waktu kata Syekh kat sini, kata walau qila al-ghalib ala sigar, kerana ghalibnya pada kanak-kanak ada pun istinja lakana sa'iqan. Tidak istinja. Kita istinja kan, betul tak? Kanak-kanak bayi istinja ke tak? Jadi kaedah dia ialah selagi mana tak nampak najis yang terzahir pada badan dia, pada pakaiannya, terkeluar ke air kencing dia, maka kita kata dia suci. Dalam pampers dia, adakah terkeluar? Tak terkeluar. Jadi bukanlah kerana ada pampers, ada kencing dalam pampersnya, tapi tak bocor kat luar, maka kita tak lihat lukung dia. Okey. Maka boleh. Maka tak boleh kita kata, sebab dia kanak-kanak ni, mungkin sebab masa tu dia suci. Mungkin masa suci adalah ihtimal. Ihtimal maksudnya ialah kemungkinan. Sedangkan ghalib pada kanak-kanak. Kalau pergi mana-mana lah, kalau kita jumpa orang, kita tengok bayi tu pegang pakai pampers, mesti pampers tu mesti, kalau tak basah, dia mesti akan ada sikit kencing juga. Okay. Sebab ghalibnya, kecuali kalau macam dia baru mandi, itu lain cerita. Okay. Tapi ghalibnya, kebanyakannya dia adalah tidak, maksudnya dalam keadaan tidak beristinja. Okay. Jadi kita faham masalah ni supaya apa? Supaya kita tidak ada sifat was-was. Kita boleh kata macam sekarang ni ada setengah orang dia dukung anak tak nak. Sebab apa dukung anak? Sebab takut najis. Salah. Kita dah bincang hadis sebelum ni.
macam Umair, Nabi SAW dukungnya. Lalu juga dengan anak Nabi, cucu Nabi SAW. Daripada Ummu Kulthum, ingat tak hadis sebelum ni? Cucu Nabi daripada Ummu Kulthum, yang duduk atas paha Nabi SAW. Begitu juga dengan anaknya sahabat yang duduk atas paha Nabi lalu kencing. Dan Nabi hanya percikkan air saja. Fihi anna thiyab as-sibyan, yang kedua, pengajaran kedua, bahawa pakaian kanak baby, sibyan, wa ajsadihim, dan jasad mereka tahirah, suci. Hatta yatahaqqaq najasatuha, sehinggalah memang dah confirm najis, barulah kita kata dia najis. Jadi jangan pakai kaedah sebagai orang kita ni, tak boleh, mana tahu ada najis, budak ni ada tahi, mana tahu dia tadi dia main, budak ni jalan sana sini. Itu antara benda yang orang Melayu kita itu bermasalah. Wa kariha al-Hasan as-salata fi thawbil atfal. Hasan memakruhkan salat dengan pakaian kanak-kanak. Wallahu a'lam. Dinukilkan daripada Al-Muhib Al-Tabari fi ahkami, dia kata ma yu'fa anhu min al-fi'il, apa yang dimaafkan daripada perbuatan-perbuatan, iaitu pakaian, memegang kanak-kanak, tak ada masalah. Pengajaran yang ketiga, bahawa annal amal al-qalil la yubtil salah wa kadal kathir al-mutafarriq. Hadis juga dalil bahawa pergerakan yang sedikit tidak membatalkan salat. Kita dukung, kita bukannya gerak-gerak, kita dukung macam ni je tangan kita. Okay? Jadi ia tidak membatalkan salat. Ia juga al-kathir al-mutafarriq, itu banyak tapi banyak yang dipisah-pisahkan, itu tidak membatalkan salat. Dan tak boleh 3 pergerakan berturut-turut, itu yang batal. Okay. Yang keempat, fihi at-tawadhu' ma'a as-sibyan wa sa'iri ad-du'afah wa rahmatuhum wa mulatafatuhum. Hadis ini juga menjelaskan tentang tawadhu'nya Nabi SAW. Nabi pegang baby, tawadhu'. Nabi tak anggap bahawa nanti pegang ni kotor lah, baju dia sekian-sekian. Yang kedua, rahmatuhum, sifat kasih sayang Nabi SAW, wa mulatafatuhum, dan sifat Nabi nak lemah lembut dengan kanak-kanak, dengan bayi. Yang keempat, jadi sunnahnya memang kita menzahirkan lemah lembut pada kanak-kanak dan juga bayi. Yang betul Nabi kata hadis, laisa minna man lam yarham kabirana wa lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'lam li'alimina haqqahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa minna, bukan di kalangan kami, man lam yarham saghirana, yang tidak ada sifat penyayang kepada yang kecil, walam yujilla kabirana, dan juga tidak menghormati orang tua, walam ya'lam li'alimina, atau walam ya'rif li'alimina haqqahu, dan dia tidak mengetahui hak-hak orang alim. Maka Nabi kata laisa minna, bukan di kalanganku, maksudnya bukan di kalangan umatku yang benar-benar ikut aku. Bukan maksudnya kafir, maksudnya di sini ialah bukan di kalangan umatku yang benar-benar ikut sunnahku. Pengajaran kelima, fihi dalalatun li Syafi'i. Dalam ni ada dalil bagi mazhab Syafi'i, bahawa ala hamlis sabi was sabiyah fi salat. Syafi'i membenarkan perbuatan mendukung bayi dalam salat. Wa sawa'an al-fard fi dhalik wan nafl, sama ada solat fardu ataupun solat nafilah, dua-dua boleh. Lepas tu kita pelik setengah orang ni dia tunjuk gambar sahabat-sahabat kita salat pegang anak dia kecil. Lepas tu aswaja ni pun mulalah kecoh. Kata orang nampak ni sembahyang tak khusyuk, main-main sembahyang. Rupanya dalam kitab Syafi'i disebut wa sawa'an fi dhalikal imam wal ma'mum wal munfarid, sama ada imam pun boleh dukung, ataupun makmum, ataupun sembahyang salat berseorangan, boleh. Baik. Okey. Ada pun mazhab Maliki, dia kata tidak boleh, yang boleh hanyalah sembahyang sunat. Mazhab Maliki kata. Okey. Berdasarkan satu riwayat, berdasarkan apa yang dinukilkan daripada Qadhi Iyad, daripada Ibn Qasim, daripada Imam Malik rahimahullah. Dan pendapat ini telah dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah dengan baik sekali dalam Sahih Muslim,
bi anna qawlu fi sahih, bahawa hadis Nabi dan hadis sahih jelas ya ummun nas. Bahkan dalam hadis sahih Muslim dia kata Nabi dukung Umamah ini dalam keadaan Nabi mengimamkan manusia, mengimamkan orang ramai. Jadi jelas bahawa itu dalam salat fardu. Bahkan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, dari Abu Daud mengatakan salat itu dalam salat zuhur atau asar. Begitu juga dalam kitab At-Tabrani mengatakan bahawa dia, ketika salat sebagiannya dalam salat subuh. Nah, kalau dah sahih macam tu, macam mana pula dah terbatal lah pendapat sebahagian Malikiyah mengatakan dia adalah dalam salat sunat. Maka sebahagian Malikiyah jawab pula, ya, walaupun dalam salat fardu tapi hukum tersebut telah dimansuhkan. Dia kata hadis itu sahih tapi mansuh. Kat sini kita kata khilaf di kalangan para ulama sebab apa berlaku khilaf tu. Sebab ulama Malikiyah mendakwa mansuh. Kenapa Nabi kata inna fis salati la syughlan. Itu Nabi SAW menegur orang yang solatnya bergerak-gerak seperti apa dia, ekornya kuda. Nabi kata, orang kata kamu jadi inna salata la syughlan. Solat ini benda yang busy. Iaitu solat ni ada perbuatan-perbuatannya. Iaitu jangan kita buat benda lain. Maka Syekh Taqiyuddin, iaitu pensyarah kita Al-Ihkam fi Usul Al-Ihkam, Ibn Daqiq Al-Ain, Taqiyuddin Ibn Daqiq Al-Ain, dia mempunyai jawapan yang sedid, yang mantap dalam bab ni. Ibn Daqiq Al-Ain kata inna fi salati la syughla, hadis sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan, maksudnya kita tak boleh buat benda lain. Kana qabla qudumi Abdullah bin Mas'ud min al-Habsyah. Hadis yang Nabi kata inna fi salati la syughlan adalah sebelum kedatangan Abdullah bin Mas'ud daripada Habsyah. Sebab hadis ini Nabi sebut pada Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud datang daripada Habsyah. Betul, Abdullah bin Mas'ud dia hijrah dengan 2 hijrah kan? Daripada Habsyah. Jadi kedatangan dia daripada Habsyah itu terkemudian. Tahun keberapa yang tahun ke-6 yang kau tak silap. Tahun ke-6, naam. Sedangkan Zainab datang awal lagi, tahun ke-3 lagi dah sampai. Okey. Ataupun afwan. Abdullah bin Mas'ud dia datang daripada Habsyah. Ya. Abu Musa ada 2 orang, dia ada 2 grup yang datang daripada Habsyah. Saya cek balik. Pertama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia datang lebih awal. Okey. Abdullah bin Mas'ud datang lebih awal. Kemudian datang pula Abu Musa al-Ash'ari yang kemudian, yang datang daripada Habsyah tahun ke-7. Sebab itulah dikatakan Abdullah bin Mas'ud ni berhijrah dengan 2 hijrah. Sebab apa? Dia pernah hijrah pergi ke Habsyah, kemudian dia pernah berhijrah ke Madinah. Ke Madinah. Jadi kata wa anna quluma Zainab wa inna ila Madinah kana ba'da dhalik. Kedatangan Zainab lepas itu. Dan kalau betul sekalipun annahu ba'dahu, kalau hadis inna fi salati la syughlan, kalau datang kemudian sekalipun, maka kita kata itu ihtimal, itu kemungkinan. Dan kemungkinan itu kalau tak pasti tarikhnya, kita tak boleh kata itu nasakh kepada satu hukum. Kita pastikan tarikhnya. Siapa datang dulu, siapa datang kemudian. Maka hadis yang datang kemudian tu nasahkan. Tapi kena pastikan dulu betul ke dia datang kemudian hadis tersebut. Kan tak jelas inna fi salati la syughla, ada penjelasan yang menunjukkan bahawa dia datang lepas hadis Zainab ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi hujah kedua mansuh boleh dibatalkan dengan tadi kedatangan Zainab lepas ataupun tidak jelas tarikhnya bila. Bila tak jelas tarikhnya bila, tak boleh kita hukum itu satu hadis itu sebagai memansuhkan hadis yang
satu lagi. Baik. Yang ketiga pula, ada yang mendakwa bahawa perbuatan Nabi mendukung kanak-kanak bayi ini adalah perbuatan yang khas untuk Nabi SAW. Dia kata, itu buat Nabi, dia khas. Bukannya untuk orang lain. Disebut oleh Qadhi Iyad. Mu'alalan bi'annahu SAW ya'asim min mulabasati baul walad. Wa idha kana ya'asim min dhalika fahuwa khas. Kerana apa hujahnya? Apa hujah dia kata ini khas? Sebab Nabi SAW ni terpelihara daripada najis baul walad, kencing kanak-kanak, terjaga, maksum. Jadi kalaulah Nabi itu maksum daripada terkena najis, maka fahuwa khas, maka dia khas. Maka kata Ibn Daqiq Al-Aid, dibantah balik, kata bi'annahu la yalzam in kana qabla qudumi Abdul Mansur la yalzam min al-ikhtisas fi amr al-ikhtisar fi akhir bila dalil wala madkhal al-qiyas fi mithl dhalik wal asl adam al-takhassus wa dha'afahu بغير من ذلك أيضا. Nah, dia kata tidak boleh mendakwa khususiyah. Kerana mendakwa khususiyah perlukan dalil. Kata Daqiq Al-Aid, mendakwa satu itu khusus perlukan dalil yang jelas bahawa dia khusus. Tak boleh pakai qiyas mata-mata. Okay. Kerana kalaulah kita mendakwa setiap perintah itu khusus untuk Nabi SAW, nanti semua orang kata, salat pun khusus untuk Nabi, haji khusus untuk Nabi, perbuatan sekian-sekian hanya khusus untuk Nabi. Jadi banyak perkara yang akan didakwa bahawa itu adalah khusus untuk Nabi SAW. Sebagai pula mendakwa itu adalah darurat. Nabi waktu kerana darurat. Ini berdasarkan riwayat Ashhab daripada Malik. Dia kata, kana dhalika kana li darurah. Ialah kerana darurat. Idza lam yajid man yakful al-walad. Dia kata, boleh dukung bayi sekiranya tidak ada orang yang boleh menjaga kanak-kanak tersebut. Wala yajuzu dhalika bihubbil walad. Tidak boleh kerana semata-mata sayang semata-mata. Bila dengan Al-Walid Al-Baji disebut kat sini, dia kata ini juga darurah. Maksudnya sebagian ulama kata darurah. Dalam yajid kafilan, bila tidak ada orang menjaga kanak-kanak tersebut, yajuzu fihima wa illa fil nafilati faqat. Kalau tak ada orang nak jaga bayi tersebut, maka boleh kita dukung anak pada ketika solat fardu dan sunat. Kalau tak ada, hanya solat sunat sahaja. Wala yakhfa butlan dzalik, kata Imam Ibn Mulaqin, tidak syak pada batalnya, tak betulnya pendapat ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kata kullu hadhihi ad-da'awa batilatun aw mardudah. Semua dakwaan-dakwaan ni mardud, tertolak. Fa innahu la dalila alaih, tidak ada dalil ke atasnya, wala darurata ilaih, tidak ada kepentingan kepadanya, wa huwa kama qala. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Ma'alim Sunan, dia ada pembincangan lain. Dia kata macam ni, kerana dia kata perbuatan Nabi dukung Umamah ini adalah satu perbuatan yang Nabi bukan sengaja nak buat. Dia ghairi ta'ammud. Dia kata bayi itu, kanak-kanak tu sini yang datang dan bergantung macam ni, menarik Nabi SAW, dan Nabi pegang dia. Macam kadang-kadang anak kita, dia tak pandai lagi nak berdiri betul-betul. Lepas tu dia pegang, dia panjatkan, dia tak pandai nak berjalan lagi. Tapi dia panjat. Jadi kalau kita lepaskan dia, nanti dia akan jatuh. Jadi Nabi SAW sifat rahmat dia, Nabi pegang dan dukungnya. Falam yadfa'ha, Nabi tak menolaknya. Fa idza qama baqiyat ma'ahu qala wala yatawahham anna hamlaha wa wad'iha maratan ba'da marrah hamlan li'annahu 'amalun kathir. Kata Imam Khattabi, kata jangan sangka maksud Nabi angkat letak. Bukan. Kerana itu adalah perbuatan yang banyak. Ini kata siapa? Imam Al-Khattabi rahimahullah.
فإذا كان عالما الخميصة يشغله فكيف لا يشغله هذا. Alamul khamisah. Ingat tak hadis? Satu hari Nabi SAW salat, bukan, Aisyah radhiyallahu anha bawa satu kain. Dan Aisyah jadikan kain itu sebagai kain, sebagai langsir. Dan Nabi salat dan kemudian Nabi ternampak corak-corak yang ada pada kain tersebut. Okay. Maka kata Nabi SAW, pulangkan balik kain ni kepada penjualnya. Sesungguhnya telah melalaikan aku dalam salat. Jadi Al-Imam Al-Khattabi kata apa? Kalaulah corak-corak di kain itu pun Nabi SAW kata telah menyebabkan dia tak boleh nak khusyuk, bagaimana pula dengan gangguan anak-anak ni, lagi dah tak khusyuk. Dia kata macam tu. Fakaifa la yashghuluhu hadha. Al-Imam Ibn Mulaqqin kata apa? Dia kata hadha batil wa da'wa mujarradah. Ini adalah dakwaan semata-mata. Dakwah mujarrad batil. Seperti yang disebut oleh Imam Nawawi. Kerana ada sebut wa idza qama hamalaha. Jelas wa idza syarat. Bila Nabi itu berdiri, hamalaha. Maksudnya setiap kali berdiri solat mesti ada berdiri dan ada sujud, berdiri dan sujud. Bila rukuk Nabi letak, bila berdiri Nabi dukung. Bila rukuk sujud Nabi letak, bila berdiri balik Nabi dukung. Bahkan bukan sekadar daripada rukuk semata, sujud pun. Dalam setengah riwayat Muslim dia kata wa idza rafa'a minas sujud a'adahuma. Angkat balik. Bahkan dalam riwayat lain juga, Masya Allah, itu ahli sunnah, mazhab Syafi'i kuat sikit dalil sebenarnya, tuan-tuan Allah. Seperti kalau kita boleh kupas dah satu tajuk mazhab Syafi'i dan dalil, itu amat apa menarik, tuan-tuan Allah. Sebab banyaknya orang kata ikut mazhab ni tak ada dalil. Lihat bagaimana perbincangan mazhab ni, bagaimana Masya Allah Syafi'i tegak dengan dalil. Dia kata apa? Sebab ada riwayat lain dia kata kharaja alaina hamilan umamata. Dia kata Nabi SAW keluar dalam keadaan sedang mendukung Umamah. Jadi tak benar dakwaan Al-Khattabi tadi, Imam Al-Khattabi rahimahullah, imam kita, syarah kitab Ma'alim Sunan. Naam. Yang kata bahawa sebenarnya bayi itu datang kat Nabi, Nabi tak mampu nak tolak. Masya Allah. Fasalla wa dhakar al-hadith. Amma Imam Nawawi dia jawab balik. Imam Mulaqqin dia kata wa amma qissat al-khamisah. Adapun kisah kain tadi, fa inna ma tashghul al-qalb bila faedah. Kan dia menyibukkan hati pada perkara yang tidak berfaedah. Wa hamlu Umamah la naslam annahu yashghul al-qalb. Insyaallah insyaghalahu fayatarattab alayhi fawaid. Fahtamala dhalika asy-syughul lahuma bi khilafil khamisah. Adapun Umamah ini la naslam annahu yashghul qalb. Kita tak boleh kata dia menyibukkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan hati Nabi tak khusyuk. Nabi tak kata apa-apa. Dan kalaulah benda itu tak khusyuk, nescaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah khabarkan. Nah. Seperti mana khamisah tadi. Kalaulah dukungnya Umamah tadi menyebabkan Nabi hilangnya khusyuk, mesti Nabi kata sungguhnya mendukung Umamah ini telah menyebabkan aku tak khusyuk. Maka janganlah sekali lagi kamu biarkan dia berlari-lari depanku, contohnya. Nabi boleh cakap macam tu seperti mana kain tersebut. Tapi Nabi sebut tak? Nabi tak sebut. Jadi kita ini berbeza dengan kain tadi. Maka qala Syekh Tajuddin Al-Fakihi, dia kata kana sir fi hamliha. Dia kata apakah rahsia di sebalik perbuatan Nabi mendukung Umamah ni? Kana sir fi dha hamliha, rahsia padanya adalah raf'an lima kanat al-arab ta'annufuhu min karahati hamlil banati kubran ataupun kibran. Antara hikmahnya kata ialah bila Nabi SAW
dukung Umamah dalam salat fardu. Bayi perempuan pula tu. Bayi perempuan pula tu. Ialah apa dia? Supaya nak tunjuk pada orang Arab semuanya. Apa dia? Bahawa perbuatan kamu, wahai orang Arab sekalian, memandang anak perempuan tu yang tak bagus adalah satu perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan agama Islam. Jadi kalau mereka takabur, mereka macam malu nak dukung anak perempuan sebab bagi mereka malu. Dhalla wajhuhu muswaddan, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi mereka dapat anak perempuan tu, muka mereka jadi hitam. Tak suka. Jadi Nabi SAW pegang Umamah perempuan, bayi perempuan, dukung pula tu dalam salat pula tu, dalam perbuatan yang paling dekat seorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka didukung. Sebagai apa? Sebagai tunjukkan, nah, perbuatan ini tidak ada apa-apa, tidak menyebabkan jatuhnya maruah seorang. Kalau orang musyrikin dahulu takabur, mereka tak nak pegang. Allahu a'lam. Fahamalaha ala unuqihi hatta fi salah. Bahkan dikatakan bahawa dia bawa atas leher, maksud atas bahunya, dukung atas bahu pula tu. Fi salah. Bayi tersebut. ونذيره الحج عرفة أي لا حج إلا عرفة كما طريق البالغ دفعا لعادته من ترك الوقوف. نعم. Nah, yang keenam, hadis ini juga ada kaedah, itu fi tarjihul asal. Apa maksud tarjihul asal ni? Iaitu hukum asal sesuatu itu adalah bersih. Itu tarjihul asal. Wa huwa taharatu 'ala al-ghalib. Kebanyakannya benda ni suci dulu, bukannya kotor dulu. Ini untuk apa? Kalau orang faham kaedah ni, mengaji betul-betul, insya-Allah tak kena penyakit apa was-was. Sebab asal sesuatu perkara suci dulu. Wa huwa taharatu 'ala al-ghalib, kebanyakannya. Wa fi kalami Syafi'i syarti ila haitsu wa thawbu Umamah thawbun sabi. Kerana pakaian Umamah ni pakaian kanak-kanak. Namun sebagian ulama Syafi'iyah kata bukannya kaedah tu secara umumnya, dia kata, kerana pakaian kanak-kanak ni kemungkinan bernajis, dia kata. Kemungkinan ini keadaan satu-satunya keadaan yang di mana Umamah ni tidak bernajis. Kerana apa? Kerana manusia ni biasa kan, kalau anak tu dah kotor penuh pampers, mereka akan bersihkan. Penuh pampers mereka akan bersihkan. Wa tanzibu thiyabuhum anil aqdar. Wa hikayatul ahwal la 'umuma laha fayahtamil an yakuna hadha waqa'a fi tilka al-halah allati waqa'a fiha at-tanzif. Mendaki al-aili, al-ain seperti biasa, huraian dia sangat tajam, sangat halus. Dia kata apa? Sesuatu perkara yang berlaku dalam satu situasi, kita tak boleh umumkan dalam semua situasi yang lain. Kaedah dia kata. Wa hikayatul ahwal la 'umuma laha fayahtamil an yakuna hadha waqa'a fi tilka al-halah. Dia berlaku pada keadaan tersebut. Dan tersebut, ada tak kemungkinan keadaan tersebut Umamah ni suci? Ya boleh juga. Jadi betul, kaedah asalnya semua benda tu suci. Tapi boleh tak ada setengah-setengah keadaan, betul, ghalibul hal suci. Tapi boleh tak setengah-setengah keadaan tak suci? Boleh. Jadi berlaku setengah-setengah keadaan itu tak boleh diumumkan dalam keadaan semua keadaan yang lain. Namun al-Imam Al-Mulaqin dibalas balik. Wa tarada ba'dhum wa qala hadha iradu fihi dha'f. Kaedah ni, kamu kata menceritakan satu keadaan tak boleh nak umumkan pada keadaan lain, itu adalah satu kaedah yang agak lemah. Wa syaihu akbar min an yu'dzar mithlu. Nampak tak? Ini contohnya, ini adabnya ulama kan. Dia nak bantah Imam Ibn Daqiq Al-Ain, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Okey.
Tapi cara dia jawab macam mana? Wasyekhu akbaru min an yu'dhar mithluhu. Syekh itu lebih besar, agar dimaafkan sebegitu. Maksudnya yu'dhar, kita bagi uzur balik. Fa innal ghalib ada tanzih bin nisbati ila sibyan. Dia kata betul. Asal satu perkara adalah bersih, ghalib. Tetapi ghalib bagi kanak-kanak ada tanzih bin nisbati ila sibyan amalan bil wujdan. Sebab kanak-kanak biasanya yang pakai pampers ni kebanyakannya mesti ada air kencing tadi. Jadi ghalib kat sini ialah asalnya budak-budak ni dalam pampers ni mesti ada najis tak? Ada najis. Air kencing paling kurang. Jadi kata fa innal ghalib adam at-tanzif bin nisbati ila at-sibyan amalan bil wujdan. Kerana kita berdasarkan realiti. Wal hukmu lil ghalib la lin nadir. Hukum tu kita kena ambil ghalibnya. Fala yusara ila radd al-madhahib al-mashhurah bil istihmal al-marjuh. Maka tak boleh kita tolak pendapat mazhab yang dengan ihtimal, sangkaan-sangkaan yang marjuhah. Ini juga tengok tak cara kita bermazhab, iaitu pendapat yang dah kuat dengan dalil, dengan hujah yang kuat. Sangkaan-sangkaan yang marjuh, yang tak kuat ni tak boleh nak tolak pendapat mazhab. Ini contoh adab bermazhab, iaitu pendapat yang telah berkembang selama beratus-ratus tahun, 700 tahun dengan dalil dan hujahnya, tak boleh ditolak dengan sangkaan-sangkaan semata-mata. Sangkaan-sangkaan. Ini banyak orang kita sama sekarang buat macam tu. Dia tolak dengan sangkaan-sangkaan. Kenapa buat macam ni? Kemungkinan Nabi macam ni. Kenapa Nabi? Para sahabat dulu berperang, tak sempat nak memikirkan masalah-masalah ni. Itu sangkaan-sangkaan yang dhaifah. Okey? Nah. Pengajaran ketujuh daripada hadis ni. Hadis ni dalil bahawa Imam Nasa'i sebut bahawa bolehnya memasukkan kanak-kanak ke dalam masjid. Maksudnya boleh kita bawa kanak-kanak ke masjid. Fa'in urida min nahi anhu fahuwa dhaif. Apa saja larangan bawa budak ke masjid, maka hadis itu dhaif. Masya Allah. Contohnya ada hadis kata jannibu masajidana sibyanakum wa majaninakum. Ada hadis sebut jauhkanlah masjid-masjid kita daripada kanak-kanak, mana kita kanak kecil, wa majan, orang gila, wa syurra'ikum wa bai'ikum, dan jual beli kamu, wa khusumatikum, dan pergaduhan kamu, wa raf'i aswatikum, dan jauhkanlah daripada mengangkat suara, wa iqamati hududikum, dan menjalankan hukum hudud. Riwayat Ibnu Majah dan Rasul kita dan kitab Maqasid al-Hasanah oleh Syaukani disebut wadha'afahu Ibnu al-Jauzi wal Mundhiri wal Haythami wa Hafiz Ibn Hajar wal Busiri wa Abdul Haq al-Ishbili la aslahu. Ulama hadis kata semua hadis yang kita baca tadi, jauhkanlah masjid dari kanak-kanak dan orang gila ni, hadis ni tidak sahih, la aslalah, tidak ada asal baginya. Maka bolehlah bawa kanak-kanak pergi ke masjid. Nabi sembahyang fardu bawa Umamah. Namun seperti yang kita sebut banyak kali juga sebelum ni, bahawa perbuatan membawa kanak-kanak ni mestilah datang dengan sifat tanggungjawab untuk jaga anak-anak tersebut. Janganlah biarkan anak tu jalan, lepas tu berising, kemudian menyebabkan terganggu orang nak salat, kadang-kadang dipijak atas spek orang, dia ambil barang apa semua. Jangan menyebabkan ketidakselesaan. Sebab asal ni masjid ni adalah tempat kita zikrullah, ingati Allah Subhanahu Wa Taala, salat. Jadi kalau orang pergi masjid dia tak dapat salat dengan baik, maka kita telah melarangnya. Kita telah menghalangnya. Kita telah bukan melarang, kita telah menghalangnya untuk beribadah kepada Allah Taala. Dan kita takut nanti dalam bab menyakiti orang lain. Innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sungguh orang yang menyakiti orang mukmin, lelaki dan wanita, sungguh telah melakukan satu kesalahan yang besar. Jadi kita balance antara keduanya. Jangan terlampau keras sampai tak nak bawa kanak-kanak langsung, sampai budak tu kalau bercakap sikit pun dah nak halau, menggurau-gurau sikit pun dah nak halau, ataupun mengherdik mereka, ataupun mengangkat suara mereka, memarahi mereka.
Daripada sama juga kita tidak membiarkan. Itu riwayat sebahagian salaf, mereka mendisiplinkan anak mereka dalam masjid. Mereka mendisiplinkan anak-anak mereka dalam masjid. Barakallahu fikum. Naam. Yang ke-8, istadalla Imam Daqiq Al-Ain kata ala anna haml al-maharim wa man la yashtahi ghair naqil lit-tahara. Masya-Allah. Masya-Allah. Kita bincangkan dalam kitab fiqh sebut kalau pegang, apa hukum memegang, menyentuh, bersentuhan lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Batal wuduk tak? Batal wuduk. Okey. Yang perempuan mana batal wuduk ni? Iaitu perempuan yang bukan, ataupun lelaki yang bukan mahram. Betul tak? Yang bukan mahram. Mahram maksudnya orang kita haram kahwini. Bukan muhrim, mahram. Maka kita kata memegang, menyentuh yang bukan mahram batal wuduk. Menyentuh mahram tak batal wuduk. Yang kedua, menyentuh yang bukan mahram tetapi pada peringkat umur yang belum ada keinginan kepada perkahwinan, keinginan kepada hubungan lelaki dan wanita, juga tidak batalkan wuduk. Macam kita salam kanak-kanak kecil. Saya salam kanak-kanak wanita kecil, kanak-kanak perempuan kecil salam. Kanak-kanak tu belum lagi ada faham lagi hubungan lelaki perempuan dan seumpama dengannya, kita salam dia, batal tak wuduk? Tidak batal. Nanti kata sini iaitu man la yashtahi ghaira naqid lil taharah. Man la yashtahi. Tapi kalau dah start ada nafsu, dah start ada nafsu, maka dia naqid lil taharah. Naqid lil taharah, maka batal, dia terbatal wuduk. Perhati kat situ. Yang ke-9 pengajaran ini adalah anna syughul qalb bil hamli fi shalah ma'fuun anhu. Cantik yang ke-9 iaitu syughulul qalb, maksudnya hati kita tak fokus pada salat, bil hamli kerana nak dukung anak dalam salat, ma'fuun anhu, dimaafkan. So asalnya apa saja perbuatan mengalihkan fokus kita pada salat, maka perbuatan itu tak bagus, tak elok. Lepas kita dilarang yusalli fi tariqin nas, Nabi larang kita salat di tempat orang lalu lalang. Nabi SAW, betul Nabi larang orang salat di depan pintu orang lalu lalang. Nabi SAW melarang salat tanpa sutra. Atau Nabi kata bukan Nabi melarang, Nabi kata salatlah kamu menghadap kepada sutra. Lepas Nabi kata bila ada orang nak lalu, kita halang dia, jangan bagi dia lalu. Nabi SAW juga larang, Nabi tak nak salat di depan adanya gambar tersebut di rumah Nabi SAW. Nabi juga menyebut tidak boleh baca Quran dengan kuat di sebelah orang yang sedang bersalat. Ila akhirih. Maka apa saja perbuatan mengalihkan fokus seseorang itu pada salatnya adalah perbuatan yang tidak digalakkan, bahkan tercela. Namun ada perbuatan yang walaupun nampak macam mengalihkan fokus tetapi dimaafkan. Antaranya tadi apa dia? Mendukung anak tadi. Mendukung anak. Bahkan kalau dah padanya menyebabkan, kalau tak, kita akan lebih tak khusyuk lagi sebenarnya. Contohnya, berlaku daripada sebagian sahabat, dia salat, dia pegang apa dia pegang kenderaan dia, maksudnya dia pegang tali unta dia. Lalu datang seorang tabi'in, dia kata, engkau sahabat Rasulullah tapi engkau salat dalam keadaan macam ni, pegang binatang, yang telah melakukan perbuatan ini lebih baik daripada engkau, iaitu Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab perbuatan dia tak pegang unta dia tadi tengah-tengah pada pasir, nak ikat kat mana? Kan? Jadi perbuatan dia tak ikat tu lagi-lagi menyebabkan dia tak khusyuk. Contohnya anak, kalau lagi lepaskan anak tu menangis kan kuat, lagi menjadi kita terganggu dalam salat. Atau mungkin nanti anak kita jalan-jalan dalam masjid kan, kita tak tahu dia pergi mana, jadi kita risau. Jadi baik kita dukung dia. Jadi itu kita kata irtikab, mengambil
mudarat yang lebih ringan daripada mudarat yang lebih besar. Iaitu lebih-lebih lagi tak, kalau kita biarkannya lagi kita tak khusyuk. Lagi kita terganggu, lagi kita duk fikir manalah apa anak aku buat sekarang ni. Dia boleh dukung tu, dan anak tu lebih tenang dan juga lebih baik keadaannya, maka itu lebih khusyuk, lebih baik. Walaupun ada sedikit gangguan ketika kita mendukung anak tersebut. Yang ke-10 dan yang terakhir untuk petang ni, fihi ikramul auladil maharim, masya-Allah. Iaitu dalam bab memuliakan anak-anak kepada adik-beradik kita mahram-mahram. Jadi anak saudara lah. Seperti kalbanat wal akhawat, anak-anak perempuan. Itulah anak perempuan kita kena lemah lembut antara Allah. Bil hamli wa mu'anasatihim, kita mesra dengannya, jabran lahum wa li abaihim wa ummahatihim, itu kita jabran lahum, maksudnya samping mak ayah mereka sayang mereka, kita pun menguatkan lagi, jabran lahum, menggenapkan lagi, menguatkan lagi sifat kasih sayang tersebut pada anak-anak ni tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naam. Saya nak berhenti kat sini. Barakallahu fikum. Ada soalan ke Akhi Imran? Tak ada soalan? Okay. Begitu kita berhenti sekadar ini saja. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.